Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Bertemu lagi kita hari ini untuk kita membincangkan sambungan buku teks muka surat 78 masih di bab 5, bab tumbuhan. Okey, hari ini kita di muka surat 78 buku teks untuk ingat semula dan kita akan buat mari jawab sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita pergi kepada ingat semula. Tumbuh-tumbuhan membiak melalui pelbagai cara. Seperti, yang kita ingat semula kan tadi. Sebelum ni ada 6. Biji benih, keratan batang, daun, batang bawah tanah, anak pokok, spora. Biasa pokok-pokok yang biji benih ni pokok-pokoknya biasanya yang dipencarkan oleh manusia lah ataupun haiwan. Maksudnya dia biasanya buah-buahan gitulah. Kalau keratan batang ni macam pokok-pokok yang macam bunga kertas kan. Kalau daun macam pokok setawa. Dia dekat daun tu dia boleh tumbuh dia boleh tumbuh anak pokok dia sendiri, daun sendiri. Kalau batang bawah tanah ni yang kat bawah tanah lah, kat bawah tanah macam bawang dengan ubi kayu. Kan. Ubi kayu pula, ubi kentang. Ubi kentang lah. Kalau anak pokok biasanya pokok macam pokok pisang. Pokok tu macam pisang. Pisang kan dia boleh berbuah sekali je kan. Dia tak boleh berbuah 2 kali tau. Bila pokok pisang tu kalau dia dah naik, lepas tu kita dah ambil pisangnya, nanti pokok tu dia akan mati tau. Jantung dia pun kita ambil lah, kita nak bawa makan kan. So pokok tu akan mati. Sebelum pokok tu mati, dekat tepi-tepi dia tu, masa dia dah naik tu pun dah ada anak-anak pokok dekat sebelah yang bakal menggantikan dia. Tu namanya anak pokok. Spora pula adalah melalui yang macam cendawan dan juga rumput-rumput kita. Kadang-kadang kat rumah kita, dekat tepi-tepi simen tu kan ada tiba-tiba tumbuh semak. Semak tu spora lah. Dia ditiup oleh angin, kemudian dia jatuh dekat celah tu, ada pula pasir-pasir sikit, ada cahaya matahari, dapat air hujan, dia boleh tumbuh semak. Semak tu sebab dia daripada spora lah. Tak ada orang tanam semak kat situ. Okey. Jadi, yang kedua, pembiakan tumbuh-tumbuhan penting bagi memastikan tumbuh-tumbuhan sentiasa ada untuk, yang pertama, membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain. Dah tentulah tumbuhan ni sumber makanan hidupan tau. Sebab haiwan semua, haiwan ada yang makan haiwan, ada juga haiwan yang makan tumbuhan. Tapi haiwan yang makan haiwan tu, haiwan yang kena makan tu kena makan tumbuhan juga. Manusia pula makan haiwan, makan tumbuhan. Jadi manusia nak makan haiwan pun, haiwan tu kalau dia tak makan tumbuhan, macam mana nak hidup? Jadi kalau tumbuhan ni tak ada, maka sumber makanan kita, haiwan dan manusia pun tak ada. Tumbuhan mati, kita pun boleh mati. Okey. Yang kedua, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat. Habitat ni maksudnya tempat tinggal. Kalau macam monyet, apa semua kan, mereka hidup dekat hutan, dia hidup kat atas pokok. Jadi bila ada pokok, maka dia adalah tempat tinggal. Habis manusia, manusia pun sama. Kita buat rumah apa semua yang pakai kayu-kayu tu, itu semua adalah daripada hidupan juga. Kan? Membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Sebab kita ni kita tahu bahawa pokok-pokok ni dia keluarkan gas karbon dioksida. Dia keluarkan gas oksigen. Kita serap kan, kita sedut, tarik nafas, kita sedut oksigen. Kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu tumbuhan yang sedut balik. Tu sebab tu bila kita rasa tertekan, kita baliklah kampung ataupun kita duduk dekat tepi-tepi pokok, kita akan rasa lebih tenang. Sebab pokok tu bagi oksigen banyak, kita bagi dia karbon dioksida. Sebab itu pokok kena banyak tanam supaya kita lebih tenang. Kalau kat bandar kan serabut sikit rasa kan. Seterusnya, membekalkan sumber kayu. Ni ada kena mengena lah macam rumah tadi. Kalau habitat tu tempat tinggal haiwan. Kalau sumber kayu ni macam kita lah. Manusia nak buat rumah pakai kayu. Macam tadi jugalah cakap kan. Dia kira tempat tinggal juga. Kemudian manusia pun bangunan pun nak kena ada kayu. Jadi perabot-perabot kita semua ada daripada kayu kan. Jadi sumber kayu kita adalah daripada hidupan. Kalau tak adalah kita meja-meja kayu semua tu. Okey, yang ketiga, terdapat pokok yang mempunyai 2 cara pembiakan. Seperti kangkung, selasih dan ubi keledek. Ubi keledek pun ada 2 cara pembiakan. Okey. Pembiakan tumbuh-tumbuhan boleh dilakukan menggunakan teknologi. Kalau dalam teknologi, dalam buku kita ni, dia cerita tentang teknologi seperti kultur tisu dan juga tut. Okey, sebelum kita pergi ke mari jawab, jom kita terjawab soalan yang ada dekat muka aktiviti kita.
Muka surat ni. Muka surat 52. Muka surat 52 membawa kepada 5.1.1 dan 5.1.4. Okey. Teknologi dalam pertanian. Okey, dalam buku teks dia tak ada suruh rasanya soalan ni, tapi kita bincang sama-sama lah. Nyatakan cara pembiakan semula jadi dan teknologi pembiakan yang boleh digunakan bagi tumbuh-tumbuhan di bawah. Okey, kita tengok. Pokok pisang. Pokok pisang yang macam saya cakap tadi. Pokok pisang itu melalui anak pokok. Jadi cara pembiakan semula jadi dia, awak tulis kat sini, anak pokok. Okey, anak pokok. Okey. Boleh Kemudian yang kedua, teknologi pembiakan yang boleh digunakan. Maksudnya cara yang asalnya adalah anak pokok. Tapi cara teknologi pembiakan, ingat tak kita belajar tadi, teknologi ada dua yang kita belajar dalam buku ni, iaitu tut, kita cantumkan dia punya pokok dengan pokok lain kan, ataupun kita ambil pokok dia punya dahan kita jadikan pokok baru, tut kan, ataupun kultur tisu, kita ambil bahagian-bahagian badan pokok tumbuhan tu kita jadikan dia dekat dalam bekas dekat makmal kan. Jadi untuk pokok pisang, teknologi pembiakan dia tut ke kultur tisu? Jawapan dia adalah kultur tisu. KUL kultur kultur TITSU tisu. Kultur tisu jadi selain daripada cara anak pokok, ia boleh juga dibiakkan melalui kultur tisu itu kalau gunakan teknologi. Okay, yang kedua, pokok bunga kertas. Seperti mana kita tahu cara pembiakan semula jadinya adalah melalui keratan batang. Kan, keratan batang. Okay, jadi tulis kat sini keratan batang. Teknologi pembiakan yang boleh digunakan adalah teknologi pembiakan, ingat dua tu, tut ke kultur tisu. Jawapan dia tut. Okey, kaedah tut. Pokok ni boleh ditutkan dengan pokok lain. Dia boleh jadi dua pokok yang berbeza dekat satu pokok tu. Dia boleh kahwin kan. Ataupun dia boleh banyakkan dengan cara tut ni juga. Kita ambil bahagian dahan dia, kita tanam, kita biarkan dia akar dia tumbuh, maka dia akan jadi pokok yang sangat banyak. Tut. Okey, yang ketiga, pokok mangga. Okey, cara pembiakan semula jadi dia biji benih lah. Macam kita tahu, kita pun makan buah mangga. Biji benih ni kalau kita tanam boleh tumbuh. Tapi sebenarnya, cara pembiakan mangga ni, dia kalau biji benih sebenarnya, cara semula jadi dia ni tak berapa okey lah. Dia tak susah nak jadi. Sebab tu jarang kita jumpa pokok mangga senang-senang. Biasanya orang pakai pokok mangga ni, dia akan gunakan teknologi pembiakan. Okey, sebab tu kita belajar teknologi. Jadi, teknologi pembiakan kita, tut ke kultur tisu. Kalau dalam buku ni, kita jawab, tak silap saya, kita boleh jawab tut lah. Sebab ada yang saya ingatkan pada video lepas yang mangga ni boleh kahwinkan dengan mangga lain kan. Jadi cuma pokok dia tu nanti kalau kita tak kahwinkan, kalau kita memang sengaja ambil daripada dahan, kita nak jadikan pokok tu nak tumbuh tau. Tut ni kalau mangga contohnya kan. Pokok ni dah besar, lepas tu kita ambil bahagian dekat dahan dia, kita potong. Kemudian kita tumbuhkan kita biarkan dia berakar dulu, kemudian kita letakkan dekat tanah. Bila dia berakar, dia akan jadi pokok mangga baru, tapi dia tak besar mana, dia belum besar lagi dia dah berbuah. Tu kelebihan kalau guna tut sebab sebenarnya bukannya batang pokok, itu sebenarnya dahan pokok, jadi dia terus berbuah je. Jadi pokok tu pendek tapi dah ada buah. Itulah pokok mangga yang ditut. Okey, tujuan dia pun dua lah. Tut kadang-kadang dikahwinkan atau dengan pokok mangga lain, ataupun kadang dia memang nak tut sebab nak bagi banyak penghasilan dia supaya boleh jual buah. Okey. Jom kita sambung balik buku teks kita. Okey, mari jawab. Okey. Mari jawab. Okey, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Ini kalau cikgu awak suruh buat, awak buatlah. Okey. Okey. Kalau cikgu awak tak suruh buat, tak apalah. Kita bincangkan untuk kita dapatkan ilmu. Okey, yang pertama, 1A, kenal pasti cara pembiakan tumbuh-tumbuhan di bawah. Yang pertama, 1. Pokok bunga kertas. Tadi kita dah bincang kan, pokok bunga kertas adalah keratan batang. Okey, jawapan dia keratan batang. Okey, yang kedua, bawang. Bawang ni biasanya kat dalam tanah kan. Jadi jawapan dia batang bawah tanah. Saya ulang, batang bawah tanah. Okey, yang ketiga, cendawan spora.
spora. S-P-O-R-A. Spora. Okey. B. Okey, boleh dapat B. Nyatakan contoh tumbuh-tumbuhan lain bagi setiap cara pembiakan tersebut. Tersebut maksudnya yang ada kat atas ni lah. Yang 1, 2, 3 ni. Dia tak tanya semua. Dia kata tersebut tu maksudnya daripada soalan A tadi. Okey, kita tengok pokok bunga kertas tadi. Dia daripada keratan batang kan. Apa lagi pokok yang boleh tumbuh dengan keratan batang? Ubi kayu. Okey, jawapan dia ubi kayu. Jadi awak tulis kat situ. Kat sini kan. Nombor 1, B1, ubi kayu. Okey. B yang kedua, apa yang boleh macam bawang? Batang bawah tanah. Ubi keledek. Ubi juga ubi keledek. Okey. Yang ketiga, cendawan, spora. Apa lagi yang boleh spora? Paku pakis. Jawapan yang ketiga, paku pakis. Jadi B ni ada 3 jawapan. Yang pertama tadi kita tulis pokok ubi kayu. Yang kedua ubi keledek. Yang ketiga paku pakis. Okay, jawapan yang saya bagi ni sebenarnya adalah jawapan yang dalam buku teks kita yang atas-atas tadi lah. Yang muka surat sebelum ni. Nak senang tengok dekat depan kan ada kan. Okey. Yang kedua. Apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Kenapa penting tumbuh-tumbuhan ni membiak? Kenapa kita kena tahu ni? Supaya apa? Okey, kita jawab macam inilah. Apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan kepada hidupan lain. Boleh juga jawab macam tu. Ataupun awak boleh jawab, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber kayu kepada manusia. Ataupun awak boleh cakap, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber oksigen kepada manusia dan haiwan. Jawapan dia kat mana tau? Nombor 2 ni. Nombor 2 ni jawapan dia ada dekat atas ni. Ni nombor 2 punya soalan ni. Ini 4-4 ni boleh jawab. Okay, bekalkan sumber makanan, hidupan lain, oksigen, sumber kayu. Tu boleh jawab kat soalan nombor 2. Okay. Jawablah salah satu atau nak tulis semua pun boleh. Okay, nombor 3. Nyatakan 2 contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh membiak melalui 2 cara pembiakan. Alah senang sangat kan. Banyak dah kita ulang-ulang tadi. Jadi sebagai contohnya, kita ambil je contoh yang kat atas. Tak payah pening-pening. Okay, contoh tadi ada tak pokok yang boleh buat 2? Ingat tak yang kelas lepas? Pada video yang lepas kita ada buat kotak tu kan. Yang nak senaraikan nama pokok dengan apa kaedah dia. Ada beberapa pokok yang boleh buat 2. Okay, contoh. Maksudnya 2 cara pembiak. Yang contoh tadi kita cakap lah. Pokok mangga. Mangga kan bawa cerita tadi kan. Dia boleh melalui biji benih. Dia boleh melalui kaedah tut. Kan? Dia boleh melalui kaedah apa lagi? Beberapa cara lagi. Jadi satu mangga lah. Mangga. Yang kedua kita boleh. Okay, kita tengok ke atas. Yang nombor 3 ni kita tengok atas ni. Banyak sebenarnya. Kalau kita tak pakai teknologi. Okay, kalau kita fikir yang tak pakai teknologi lah. Kalau kita. Tadi saya sebut pasal teknologi kan. Sebenarnya mangga pun banyak cara. Okay. Tengok je ke eksperimen ni. Jadi jawapan nombor 3 tadi kita boleh jawab kangkung. Nampak? Kangkung ada 2 cara. Keratan batang dengan biji benih. Lepas tu. Apa lagi? Pokok selasih. Tak silap saya. Okay. Sebab kalau kita tengok dalam buku ni. Dia ada tulis kat bawah. Nampak ni. Pokok selasih juga boleh digunakan untuk aktiviti ini. Dan ubi keledek juga mempunyai 2 cara pembiakan. Maksudnya awak boleh jawab kat dalam jawapan soalan nombor 3 tadi. Awak jawab pokok selasih. Pokok ubi keledek pun boleh. Awak nak jawab pokok kangkung pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi banyak sebenarnya. Bukan tu saja, mangga pun boleh. Okay. Cuma soalan yang ditanya tadi tu kalau kita tak guna teknologi lah. Okay, dah dapat nombor 3. Nombor 4. Berikan 2 contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh dibiakkan melalui kaedah kultur tisu. Kultur tisu. Okay, kita tengok balik ke atas kultur tisu. Ni. Okay, cerita pasal kultur tisu, kita tengok. Dah ada jawapan dekat dalam buku teks. Ni kan. Kultur tisu contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Jadi kita jawab kat nombor 4 tu pokok pisang, pokok orkid. Settle. Kan. Kultur tisu tu cara macam tadi tu lah. Dalam gambar tu. Okey, maka settle lah 4 soalan kita. Muka surat 78. Okey, rakan-rakan sekalian.
Pada kelas akan datang, pada video akan datang, kita akan masuk bab yang baru, iaitu pengukuran. Kita keluar daripada tema sains hayat ni, kita masuk kepada, tak silap saya, sains fizikal. Okay, pengukuran ni tajuk yang agak panjang dan juga agak sukar. Sebenarnya sangat sukar, dia lebih kepada matematik. Jadi mungkin kita akan slow-slow masuk. Okay. Jadi jangan lupa teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.